Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Minggu Perpaduan Zon Tengah. Bersama-sama saya di Pekan Sambal. Kalau nak tahu, Pekan Sambal hari ini adalah di Muzium Negara. Kenapa dia namakan Pekan Sambal? Banyak produk sambal. Tak semestinya dia hanya buat sambal, tapi anda boleh juga makan nasi lemak dengan ada sambalnya, makan laksa ada sambalnya. So kita fokus kepada sambal. Tapi kali ini talk show ataupun podcast kali ini kita tak nak bercerita pasal sambal, tapi kita nak cerita pasal perpaduan. Di sebelah saya adalah pegawai yang didatangkan daripada Kementerian Perpaduan Negara, Cik Sanusi. Ya, saya Cik Azmi. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih tuan kerana sudi meraihkan pesta sambal perpaduan. Ini rasanya pertama kali kan pesta sambal perpaduan dia kan? Benar, baru pertama kali kita bersama-sama dalam program sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah. So dari segi peramatan puan terhadap apabila datang ke sini, macam mana melihat bentuk perpaduan yang kita jalankan melalui makanan? Okey, terima kasih. Soalan yang sangat baik tuan-tuan dan puan. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Sanusi dari Kementerian Perpaduan Negara. Okey, apa yang pandangan dan juga penglihatan kepada pengamatan saya sebentar tadi, saya mendapati program perpaduan melalui makanan ini sangat menggalakkan dan sangat membanggakan. Saya boleh katakan di sini ya tuan dan juga rakan-rakan semua, makanan ini merupakan satu jambatan kepada perpaduan negara. Kalau tuan-tuan perasan, di hadapan kita ni, di meja ni ada 3 jenis sambal ya tuan-tuan dan puan. Saya boleh simpulkan perkataan sambal itu sendiri yang bermaksud pada diri saya lah. S itu sentiasa, A amalkan, M itu muhibah, B bersepadu, A antara, L lain-lain. Maksud kita sentiasa bersatu padu antara lain-lain kaum dan agama dalam negara Malaysia. Okey, untuk sambal yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ini, saya percaya disediakan oleh chef-chef yang ternama. Saya boleh katakan di sini, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat cili ataupun orang Sarawak panggil cabai, orang Kedah panggil cabai, kita tengok belacan, kita tengok garam, kita tengok di sini ada limau, kita tengok di sini juga ada macam-macam lagi, ada dalam ni ada ikan bilis dan sebagainya. Masing-masing individu ini jika tidak dipersatukan, jika dibiarkan secara individu, dia tidak punya rasa yang begitu kuat, dia tidak menjadikan satu adunan yang hebat. Tetapi boleh digabungkan, ia menjadi satu sambal, satu paste yang menjadi rasanya yang begitu menarik dan digemari oleh semua lapisan masyarakat manusia. Itu kelebihan sambal. Dan saya pasti depan kita ada Chef Liza. Saya pasti kalau kita pergi makan di mana-mana restoran ataupun kedai makan sekalipun, sekiranya makanan yang kita terima itu hambar rasanya, kurang masin, kurang pedas, kurang dia punya manis, jadi kita perlukan sambal untuk menambah rasa, ataupun orang kampung saya di Kedah panggil to enhance the taste. Untuk meningkatkan rasanya. Jadi itulah yang kita maksudkan di sini perpaduan. Kita memerlukan antara satu sama lain. Kita orang Melayu, kita orang Cina, kita orang India, kita orang Iban, orang Dayak, orang Ulu, orang Kadazan, orang Nusa, saling memerlukan di antara satu sama lain. Barulah kita dapat satu, to create a unity, satu perpaduan dan satu keharmonian. Kita tidak boleh berdiri sendiri. Cili tidak boleh berdiri sendiri untuk menjadi sambal. Sebenarnya cili memerlukan ikan bilis, memerlukan garam, memerlukan belacan, and even worse, we need budu to enhance the taste of sambal in Malaysia. Alright, tuan-tuan, itu saya nak jelaskan sedikit berkenaan dengan bagaimana makanan ini dijadikan sebagai jambatan perpaduan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin menyedari kita ada premis makanan yang tersebar di seluruh negara Malaysia. Ada kedai mamak, kita ada kedai tom yum. Jadi di situlah ruang sosial di mana kita bertemu tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira kaum. Kita berada di sana, kita makan menu yang bercampur-campur. Antaranya lah yang saya boleh sebutkan di sini, nasi lemak, yang merupakan makanan tradisi orang Melayu yang kini digemari oleh semua masyarakat dari seluruh dunia dan seluruh Malaysia. Yang kedua, kita ada roti canai yang berasal daripada kaum India. Sebenarnya roti canai itu adalah kata roti Chennai, nama tempat di India, dan digemari oleh orang Melayu, digemari oleh orang Cina, orang Iban, orang Dayak dan sebagainya. Seterusnya kita lihat juga perpaduan dalam makanan.
kita lihat ada satu kaum di Malaysia iaitu kaum peranakan, yang mana kaum Cina yang berkahwin dengan lokal, dengan masyarakat tempatan yang terdiri daripada kaum Melayu, kaum Siam dan juga kaum India. Kaum peranakan ini, bapa dan nyonya ini menggunakan resipi Cina tetapi menggunakan rempah ratus Melayu dan diolah menjadi satu masakan Melayu, masakan baru, fusion yang dikatakan diminati oleh semua orang. Termasuk saya suka makan mi kari nyonya kerana dia adalah hidangan asal Cina tetapi menggunakan rempah ratus Melayu, menjadikannya lebih lazat. Dan ini membuktikan bahawa melalui makanan ini kita boleh bersatu. Kita tidak ada perbezaan. Semua orang suka makan. Tak ada orang yang tak suka makan kecuali dia diet lah. Tapi diet pun dia tetap kena makan. Dan mi kari nyonya dan sebagainya, kita itu merupakan satu makanan yang telah menjadi identiti negara kita, yang mana sedap dan menggunakan campuran beberapa rempah ratus dan juga resipi tradisional daripada kaum masing-masing. Ya tuan. Okey, Cik Surya, saya nak tanya juga. Ya, Dari ya. segi kementerian sendiri, melihat biasa kalau kita lihat agensi kerajaan memfokus kepada sesuatu elemen. Ya. Tapi kali ini elemen perpaduan. Ya. Okey, bagaimana pandangan tuan terhadap dan juga pemikiran pula untuk out the box, di luar kotak, memainkan peranan perpaduan untuk menyatukan, sebab sekarang ni banyak isu yang dibangkitkan oleh pelbagai. Mungkin bagaimana nak jadikan makanan ini juga dijadikan satu elemen dasar kerajaan untuk menarik perpaduan supaya dia lebih ukuah lagi. Okey, terima kasih Tuan Azmi. Dia macam ni, saya punya pandangan ini, pandangan peribadi saya. Okey, bagaimana kita nak merealisasikan makanan sebagai satu elemen perpaduan. Kalau tuan-tuan perasan, di dalam sambutan Minggu Perpaduan yang disambut oleh seluruh Kementerian Perpaduan Negara, kita ada satu slot iaitu Food Unite, yang mana kita nyatakan di sini makanan yang menyatukan. Kita ada satu pameran, kita gabungkan beberapa jenis makanan-makanan dari seluruh negara dan kita akan hidangkan kepada pengunjung-pengunjung dengan percuma, dan ada juga yang berbayar macam hari ini, dan kita menggalakkan semua masyarakat dapat merasai keanehan, keunikan dan kelazatan resipi yang ada pada kaum-kaum yang terdapat di negara Malaysia. Dengan itu kita telah menolak secara total perbezaan di antara kaum kita, perbezaan fahaman kita, perbezaan agama kita, dan kita bersatu kerana kita ingin menikmati kenikmatan makanan tersebut.